Berkaitan sejauh mana pentingnya iman dalam kehidupan kita ini, tidak lain bila sebut tadi, saya berbicara tentang soal iman. Iman dia ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ada iman yang paling tinggi kedudukannya. Ada iman yang berada dalam keadaan dia adalah merupakan amalan-amalan yang tidak menjejaskan Islam seseorang, tetapi mengurangkan unsur-unsur keimanan yang ada pada dirinya, keislamannya pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut iman yang paling tinggi itu adalah tidak lain kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan mana-mana orang yang mereka ini menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menyengutukan Allah itu kita kena ingat, dia bukan hanya sekadar kita menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada satu, Allah itu tidak tunggal. Tetapi sebaliknya, apabila kita melanggar segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bermaksud kita telah mengguris keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila sebut sahaja Allah itu satu, Allah itu tunggal, berarti di sana ada panduan-panduan yang mesti dan wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dan kerana itu di dalam Islam diletakkan iman yang paling tinggi, al-imanu billah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Bila malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang soal iman itu, pertama mestilah letak keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa dengan sifat-sifat 99 sifat Asma'ullahil Husna. Itu perlu untuk kita dalami dan hadam tentang segala sifat-sifat tersebut. Dan kemudian yang kedua, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman dengan utusan-utusan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, dan begitu juga percaya dan yakin tentang berlakunya hari kiamat. Dan kemudian yang terakhir, percaya dengan qada dan kadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini berkait tentang soal keyakinan dalam hati kita. Jika sekiranya keenam-enam perkara ini tidak ada dalam diri kita ataupun hilang kepercayaan, keyakinan dan keimanan kita pada enam perkara tersebut, amal yang kita lakukan bagaimanapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita melakukan kebaikan, kita suka untuk membantu orang yang berada dalam keadaan susah, kita boleh tersenyum, kita boleh membantu sesiapa sahaja, termasuklah pokok-pokok yang ada, tengok kesian pada pokok ya, kita pun kalau katakan pokok tersebut ini kurang layu, kita letakkan baja dan sebagainya. Tetap segala kebaikan-kebaikan itu apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi haba'an mansura. Dia akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Sebabnya apa? Kerana asas utama keimanan iaitulah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Jadi dengan sebab itu penting untuk kita membelik hati kita dan membiasakan ucapan kalimah la ilaha illallah pada lidah kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu itu dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, yang mudah-mudahan keyakinan itu mantap dalam diri dan kemudian disusuli dengan amalan-amalan berikutnya. Ya, betul.